Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada kali ini saya akan share dan kongsi dengan anda mengenai dua jenis mask yang boleh dipakai, digunakan dan bagus semasa musim COVID-19 ini. Jom kita saksikan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin terangkan mengenai COVID-19. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus. Dan salah satu sifat coronavirus ini, ia tersebar melalui titisan udara. Oleh itu, sesiapa yang berada di persekitaran disarankan untuk memakai face mask. Yang menjadi masalahnya, di pasaran sekarang banyak jenis mask yang kita boleh pilih dan kita tak tahu mana yang sesuai dengan kita. Oleh itu, saya akan terangkan satu persatu nanti apa jenis mask di pasaran dan yang mana kita boleh pilih untuk kita pakai nanti. Yang pertama, jenis kain. Jenis kain ni, kalau ikutkan kajian, memang tidak dapat membendung coronavirus. Almost 97 partikel memang boleh masuk melalui saluran pernafasan kita kalau kita memakai face mask jenis kain. Kebiasaannya yang jenis kain ini digunakan di negara bermusim sejuk. Oleh itu, dapat disimpulkan sini yang jenis kain tidak sesuai digunakan semasa musim COVID-19. Yang kedua, jenis span. Yang span ni tadi sama sahaja jenis kain. Maknanya, partikel yang kecil-kecil tu memang dapat tembus dan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Oleh itu, sama sahaja jenis kain memang tak sesuai digunakan. Yang kain dengan span ni lebih kepada corak dan ia adalah fashion lah kalau nak kira. Orang muda saya nampak memang suka pakai benda ni. Namun dia tidak faham sebenarnya yang jenis kain ni memang tak sesuai lah, disebabkan peratusan yang partikel yang boleh masuk adalah sangat tinggi. Rugilah kalau kita beli dan guna tapi tak dapat berfungsi sepenuhnya. Seterusnya, yang ketiga ialah N95. Yang N95 ini adalah sangat bagus dan dapat membendung biasanya almost 99% partikel daripada masuk dalam salur pernafasan kita. Biasanya yang N95 ini adalah mahal dan digunakan oleh frontliner yang direct contact ataupun direct involved dalam management kes COVID-19. Dan secara mudahnya yang orang kerja dalam hospital lah. Ia mahal dan sangat bagus. Antara syarikat yang mengeluarkan yang N95 ini adalah syarikat 3M. Yang tu yang paling glamour dan ada beberapa jenis syarikat lagi lah. Yang nombor 3 ni memang kita boleh pakai, namun ia tidak berapa selesa. Yang ni saya tunjukkan dia. Bentuknya keras. Kalau boleh tengok ke sini memang keras lah. Yang ni tali dia dan bentuk dia adalah tetap. Pakai macam ni, dan kalau dah pakai ni memang kita terasa tak selesa disebabkan ia kedap dan memenuhi semua ruang muka kita. Biasanya kalau untuk orang awam boleh nak beli tapi nak pakai tu tak selesa lah. Yang keempat adalah yang jenis 3-ply. Yang 3-ply ni disarankan untuk pakai. Apa makna 3-ply? Kerana ia mempunyai 3 layer. Yang pertama, yang bahagian gelap. Yang kedua, di bahagian tengah dia. Yang ketiga, yang berwarna putih. Yang putih ni ke dalam, yang menghadap muka. Yang berwarna terang di luar. Ia juga ada ni, ada dawai kecil dan kita boleh bentuk permukaan hidung kita dengan melaraskan dawai ni. Yang ni kita boleh bentuk. Dia ada tali, ada yang manual yang kena ikat, ada salah satu jenis tali lagi yang jenis getah. Yang tu senang sikit pakai. Yang ni yang 3-ply. Ada satu lagi yang jenis 2-ply. Yang 2-ply tu tidak direkomend untuk pakai. Kebiasaannya kita pakai yang ni 3-ply untuk orang awam dan sesiapa saja kalau nak beli, yang ni direkomend. Jadi kalau yang ketiga dan keempat ni sesuai dipakai. N95 dan 3-ply. Kalau nak shopping tu pastikan anda tanya ataupun kalau dekat Shopee ke ataupun Lazada type 3PLY.
Yang tu sangat digalakkan untuk pakai pada waktu sekarang. Seterusnya saya akan explain siapa yang patut pakai face mask ini. Sebenarnya bukan semua orang digalakkan pakai. Ada certain group yang wajib pakai. Contohnya adalah seperti orang yang bergejala ataupun yang ada simptom demam, batuk, sesama, sakit tekak. Yang tu digalakkan untuk pakai dan disarankan untuk pakai. Golongan kedua ialah orang yang menjaga yang sakit tu tadilah. Sesiapa yang sakit tadi boleh pakai untuk mengelakkan mereka juga terkena jangkitan kuman. Yang ketiga adalah orang yang bekerja di lapangan. Contohnya frontliner, sama ada polis ke, tentera ke, ataupun yang berada di kat kaunter. Dan of course lah, sesiapa yang kerja di hospital ataupun klinik yang merawat pesakit juga digalakkan untuk pakai dan wajib pakai face mask tadi. Yang keempat adalah golongan yang berisiko. Ikutlah, yang berisiko tu maksud saya golongan yang imuniti rendah, golongan yang ada penyakit berjangkit, golongan yang mempunyai risiko ataupun yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Boleh juga untuk pakai face mask tadi. Seterusnya saya akan explain cara kita nak pakai yang face mask three-ply ni. Pertama, jangan pegang keseluruhan dia, pegang di sisi saja, digalakkan pegang untuk sisi saja. Dan kita bentukkan di tengah ini, kita bentukkan dengan dawai ni, kita bengkokkan sedikit supaya membentuk bentuk hidung kat sini. Yang ni bentuk hidung. Dan kita pakai yang pastikan yang gelap ni di bahagian luar. Pakai macam ni, tutup keseluruhan hidung dan ikat di bahagian atas terlebih dahulu dengan ikatan ribbon supaya senang tanggal lah. Yang kedua macam ni. Dah siap. Pastikan yang bila kita pakai ni hidung tertutup rapi. Kalau tak tertutup, ambil tangan. Cuba laraskan betul-betul dan pastikan tiada ruang udara di sebelah tepi, di sebelah bawah, di sebelah sini juga tiada ruang udara. Mask yang paling bagus ialah bila anda pakai secara proper dan betul-betul fit ke muka anda. Yang tu yang paling bagus. Macam ni. Yang ni yang cara pakai. Kalau kita nak buang pula, kita kena pastikan kita ambil tangan kita, jangan pegang ni, jangan pegang kat depan, ambil tangan ni, buang atas, buang ke bawah, tanggalkan, pegang di bahagian sisi saja dan buang face mask tadi ke dalam tong sampah yang bertutup. Sekiranya tak jumpa tong sampah bertutup, pastikan anda ambil face mask tadi, letak dalam plastik kecil dahulu dan ikat betul-betul dan baru buang ke dalam tong sampah. Yang itu cara yang betul bagi kita nak buang dan lupuskan face mask. Ada beberapa tips semasa kita pakai face mask tadi. Yang pertamanya, macam saya cakap tadi, pastikan ia betul-betul menutupi keseluruhan muka dan saluran pernafasan kita. Yang kedua, jangan pakai face mask tadi di bawah hidung ataupun di bawah dagu. Jadi kalau kita pakai sedemikian memang tak ada benefit lah untuk kita pakai face mask. Yang ketiga, jangan kongsi face mask ini. Satu orang guna, satu orang sahaja yang boleh pakai. Jangan bagi dekat adik ke ataupun kawan ke yang face mask ni. Selepas 8 jam disarankan untuk buang, ataupun sekiranya dah lembab dekat sekitar ni juga boleh dibuang. Dan sekiranya anda tanggalkan benda ni, jangan letak face mask di merata-rata tempat. Selain daripada itu, saya nak pesan selain penggunaan face mask, yang paling utama ialah pastikan jarak sosial terjaga. Kalau pergi mana-mana, 1 meter tu jarakkan daripada orang sekeliling kita. Yang kedua, pastikan anda selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, ataupun kalau tak ada sabun, pastikan gunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, kalau tak ada apa-apa urusan, stay at home dan jangan masuk kedai yang crowded sangat. Yang tu saja. Pastikan kalau anda suka, boleh subscribe channel ni. Dan terima kasih saya ucapkan kerana menonton video kali ini.